أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya duduk nak tengok muka saja kat skrin. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Alhamdulillah, lebih dahulu terima kasih kepada puan pengerusi majlis, Al-Fadhilah Ustazah, kemudian Al-Fadhilah Ustazah juga selaku pengerusi Persatuan Kebajikan Wanita Islam. Okey, Alhamdulillah Ustazah. Seterusnya kepada AJK Masjid di kalangan muslimin dan juga muslimat yang berusaha untuk memastikan majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dengan barakah. Alhamdulillah. Seterusnya kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya hadir tadi dalam pukul 10. Memang dimaklumkan bahawa bila saya pukul 10 sebelum tu yang bertolak awal, jadi Singapura Putrajaya ada urusan perbincangan berkenaan dengan LGBT. Adalah tu, ada program dengan universiti. Jadi kebetulan saya sampai tadi sedang elok. Maksudnya baru selesai majlis solat jenazah. Betul kan? Ada kematian, kemudian ada solat jenazah. Saya kira itu rezeki kepada jenazah tersebut sebab kebetulan ada program kita, jadi ramailah orang yang bersama dengan majlis tadi. Kita ihtiram, kita mudahkan jenazah yang datang pada pagi tadi sebelum kita datang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat ibrah daripada melihat bagaimana kita pun akan masuk dalam keranda yang sempit itu. Kita juga akan diusung, kita juga akan disolatkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tertolong di kalangan orang yang sentiasa pulang kepada Allah sebelum kepulangan yang sebenar. 5 kali sehari kita balik kepada Allah. 5 kali sehari kita pulang, kita bertemu dengan Allah sebelum pertemuan yang sebenar, iaitu mati. Orang yang membuat persiapan sebelum solat, awal dia buat persiapan. Sebelum solat dah settle dah untuk pakai kain semayang, dah settle dah duduk atas sejadah, menunggu waktu solat. InsyaAllah mereka yang begini adalah orang yang bersedia untuk mati. Tapi kalau kita buat solat masih kelang kabut, nanti mati pun kelang kabut. Kalau kita solat, dah masuk dah, tak perasan, ataupun dah dapat dah ni, maksudnya kita juga seseorang yang akan kelang kabut, takkan bersedia, dan kita tak boleh terima bila saat kematian kita. Subhanallah. Termis. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kadang-kadang kita buat audio kuliah, tapi hari ni kita buat melalui page saya. Jadi kalau siapa yang nak tengok live, macam nak share ke, boleh tengok page Ustazah Asma Harun. Saya mula-mula mukadimah ni berdiri dulu, boleh ke sikit-sikit? Macam tu kan? Nampak tak? Nampak juga. Minta maaf lah, sebab memang nak ambil aura berdiri dulu ya. Semangat. Nampak tak muka saya? Boleh ya? Minta maaf ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila lagi nak set TV kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah. Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Saya akan menyelit-nyelit Asmaul Husna sepanjang ceramah kita. Sebab apa? 99 nama Allah itu, barang siapa yang sangat suka menyeru 99 nama Allah, mudah-mudahan kita juga akan diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak untuk dipanggil masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, yang mengumpulkan kita pada pagi yang barakah di sebuah rumah Allah, di masjid Allah ini. Bukan AJK, bukan penganjur,
bukan manusia, bukan makhluk, tetapi yang mengumpulkan kita pada saat ini adalah Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ya Malik, yang maha memiliki segala-galanya. Bahkan kita tak memiliki apapun, walaupun nyawa kita sendiri, walaupun hati kita sendiri. Alhamdulillah, Allah ya Jami', yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita pada pagi yang barakah. Allah ya Qadir ya Muqtadir, Allah yang maha menentukan dan maha berkehendak. Allah lah yang mengkehendakkan kita untuk berada di sini pada pagi ini. Sedangkan di luar sana masih ribuan manusia masih lagi tercari-cari dan tak jumpa majlis seperti ini. Tak jumpa Allah, tak jumpa di mana Rasulullah di dalam hati mereka. Di kalangan kita masih ramai berada di mana, di tempat-tempat yang melalaikan, dalam suasana tak mengingati Allah. Tapi pagi yang barakah ini Allah yang berkehendakkan kita. Sesungguhnya pertemuan kita ini disaksikan oleh Allah sudah tentunya. Allah ya Basir, Allah ya Syahid, Allah yang maha melihat dan Allah yang maha menyaksikan. Dan pertemuan pada pagi ini disaksikan oleh para malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dibukalah hijab kita ini, maka kita akan melihat berbondong-bondong penuh para malaikat Allah mengisi setiap ruang, bukan atas saja, malahan di setiap zarah udara ini dipenuhi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertemuan kita ini disaksikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu kita sedang berkumpul di sini pada saat ini untuk bercakap tentang dia. Rasulullah tahu siapakah umat dia yang banyak menyeru nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di padang mahsyar di antara jutaan manusia, Nabi Muhammad akan menyeru nama kita seorang-seorang tanpa tertinggal seorang pun untuk dipanggil, untuk diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada saat ini di rumahnya, mudah-mudahan ya Allah kumpulkan kami kembali di syurga-Mu kelak, di rumahmu, di syurgamu yang sebenar, yang tidak ada lagi kesedihan, perpisahan dan hidup kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan kita ini diberi tajuk, majlis kita ini diberi tajuk yang sangat indah, iaitu cinta Rasulullah, cinta yang terindah. Betul ke tajuk tu? Cinta Rasulullah adalah cinta yang terindah. Bila sebut pasal cinta, cinta ni duduk di mana? Di hati. Cinta ada di hati. Dalam hati kita ada berapa banyak cinta? Ada cinta kepada Allah. Cinta tu benar ke dusta? InsyaAllah benar. Tu tak yakin sangat kan? InsyaAllah, insyaAllah. Lagi ada cinta apa lagi dalam hati kita? Cinta kepada Rasulullah. Benar ke dusta? Kita akan cek lepas ni. Kalau kita nak tahu benar ke dusta cinta kita, takut cinta tu di mulut saja, bukan di hati. Jadi kita akan cek lepas ni, betul tak kita benar-benar tergolong di kalangan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hati kita ada cinta apa? Ada tak cinta kepada Al-Quran? Ada. Dalam hati juga ada cinta suami, ada cinta anak, ada cinta kawan-kawan, ada cinta drama TV, ada cinta hiburan. Dan cinta yang paling banyak menyesatkan hati manusia iaitu cintakan kepada dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan kematian. Betul atau tidak? Betul. Bila kita cakap pasal cinta, cinta itu tempatnya di hati. Bila sebut pasal hati, kita tahu hati ini adalah raja. Raja, rakyat dia siapa? Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, seluruh anggota badan lain itu adalah rakyat. Bila raja perintahkan sesuatu, rakyat semua akan turut. Yang bawa kita datang pada pagi ini adalah raja yang bernama hati. Bukan kaki kita yang menggerakkan datang ke sini, bukan sebab kereta kita yang canggih, tetapi sebab hati kita dah niat untuk datang pada pagi ini. Hati mengarahkan kepada seluruh anggota badan, kepada fikiran. Pagi-pagi dah settle masak, dah settle urusan ni, dah susun jadual, dah bagi tahu seminggu sebelum ni, bang nanti hari Sabtu ni nak bagi dengar ceramah, hari Ahad nak dengar ceramah. Sebab apa? Hati dah bagi arahan. Betul tak ibu-ibu sekalian?
Ini menurut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Wa iza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila daging itu baik, cantik, indah, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila daging itu busuk ataupun buruk ataupun kotor ataupun rosak, maka busuk, buruk, kotorlah anggota badan yang lainnya. Nabi menyebutkan ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Hati tu. Dan memang cerita hidup kita ni, ibu-ibu ada umur 50 lebih ni, ada umur 60 lebih. Adakah yang 70 lebih kat sini? Wallahu alam. Mungkin ada yang dekat 70. Daripada kita lahir dulu celik mata sampailah umur sekarang Allah bagi, kita dah melalui apa? Kita dah tempuh apa? Zaman baby, zaman kanak-kanak, zaman remaja. Ingat tak masa remaja dulu makcik-makcik? Dulu pakai tudung tak? Tak. Dulu pakai skirt tak? Pakai. Skirt setakat mana pakai? Atas lutut pun ada ni haji-haji ni. Atas lutut ada, bawah lutut ada, rambut macam tu. Baju lebar tu. Tahun 70-an, 80-an betul tak? Kalau kenang-kenang balik nak gelak ke nak apa? Rasa sedih, rasa nak nangis. Tapi hari ini, bila kita tengok ada orang yang pakai seksi macam tu, kita buat apa? Kita rasa kadang tak suka. Kita rasa macam, ish, apalah teruk sangat, apalah pakai macam ni. Tengok pula orang tua, lagilah kita tua-tua pun tak sedar diri. Kita lupa kita pernah berada dalam kejahilan dahulu. Kita pernah berada dalam jahil. Zaman tu ustaz pun kurang, ustazah pun tak ada. Mana ada kuliah melalui TV, mana ada internet. Kalau kampung tu adalah ustaz ngajar Al-Quran, beruntunglah orang kampung tu belajarlah Al-Quran. Tapi banyak tempat, banyak kampung tak ada ustaz, tak ada ngajar. Jadi macam mana orang kampung tu tak nak dapat ilmu agama? Sebab itu ada lagi kelompok yang jahil, yang tak tahu, ataupun dia tahu tapi ada sifat sombong. Tapi kita yang Allah dah bagi hidayah, kita dah ubah pakaian kita dah ubah majlis hiburan kepada majlis zikir, pakaian maksiat kepada pakaian ibadah. Kita jangan sekali-kali kerana kita dah berubah jadi baik, ada sifat takabur dalam hati kita. Kita tengok orang yang masih dedang aurat, kita pun rasa kita lebih baik daripada dia. Kita bimbang pahala kita berpindah kepada dia. Sebab apa? Kita menghina dia, kita pandang dia begitu. Sebab pakaian kita yang baik ini membuatkan kita takabur. Pakaian ini tidak menyampaikan kita kepada Allah. Kita bimbang pakaian yang baik yang kita sarungkan ini menjauhkan diri kita daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik.